Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma qawwimna idza wa'jajna wa a'inna idza istaqamna ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini insya-Allah kita lagilah hendak sambungkan pengajian kita daripada perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Setelah daripada kita ni duk cakap tentang kata pegangan ahli sunnati wal jamaah, tentang orang yang buat dosa besar tadi itu dia masih adalah orang Islam, akan tetapi dia kurang iman dia jadi rusak dengan sebab pekerjaan dosa dia itulah. Tapi dia tak ada jadi keluar daripada Islam, bukan lagu tu. Tu jadi pegangnya kita ni dia tetap mari dah lah. Apa hak Tuhan royak, apa hak Nabi royak tu balas tu lah. Nampak tu tak? Jadi tiap-tiap perkara tu kita ikutlah. Apa hak Tuhan royak, apa hak Nabi royak, ya lagu tu. Sebab zahir bagi ayat Quran ataupun zahir bagi hadis Nabi ni, ia pergi dah kata cuci dan bersih dah di sisi mazhab kita. Adapun mazhab yang lain daripada kita ni, dia gitulah. Dia berasa kata tasbih, dia berasa tu, berasa ni. Sebab itulah dia kena wajib takwil, kena membersihkan. Tuhan tak ada kandak gitu, zahir bukan murak dan sebagainya. Ini orang kata perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam yang duduk di atas
landasan Alkitab was sunnah tadi itu kena jaga-jagalah. Jaga-jaga daripada mana? Jaga daripada perkara-perkara yang duk sebar-sebar daripada ahli-ahli yang tak sejalan dengan Alkitab was sunnah. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam ini hak duk di atas landasan hak kitab was sunnah ni, jadi perkara ni dia jelas marilah kata jalan ni ia lagu mana, dia beramal sungguh dengan apa yang dikatakan oleh alim ulama hak bawa data di atas ini mazhab ni. Ini mazhab. Tak jadi pelik gapalah. Maka malam ni insya-Allah kita akan bicara pula tentang masalah yang seterusnya. Seteruh hari tu kita baca dah perkataan kata qala rahimahullahu ta'ala wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nara. Dan tidaklah kami berapa nama? Tidaklah kami menurunkan ataupun kami itu kata lagu lain lagi hukumkan seorang mana-mana daripada orang ahli kiblat tadi setelah daripada dia meninggal dunia nak masuk syurga ataupun masuk neraka, itu bukan kerja kita. Ingat, kita bukan kerja. Kerja kita iaitu suruh kita minta rahmat daripada Tuhan kepada dia, minta ampun daripada Tuhan terhadap dia. Itu kerja kita sebagai orang Islam dan sebagainya. Nampak tu tak? Orang Islam dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang kita telah hurai dah lah. Maka kita nak kata orang tu masuk syurga, pasti kena ada ayat Quran mai royak. Nampak tu tak? Pasti kena ada ayat Quran mari royak ataupun hadis Nabi mai royak. Orang mana boleh masuk syurga, orang mana masuk neraka, maka kita putus. Jazam kata khabar yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Tak kira bab gapo-gapo, apabila Nabi royak benar. Nampak tu tak? Jadi benar semata-mata. Tak ada jadi belaga dengan akal fikiran kita ke, ataupun belaga dengan maslahat tu maslahat ni ke, tak. Kita sebagai orang beriman lah apa hak Tuhan royak tadi tu. Tiap-tiap ayat yang ahli-ahli yang tak sejalan dengan ahli sunnah ni dinamakan ahli bid'ah wal ahwa' ni. Makna kata ya senantiasa waktu baiknya ayat Quran, hadis Nabi yang nak mengkeruhkan akan pegangan umat Islam. Tapi tak sah bimbang. Allah Ta'ala bakit tiap-tiap korun, tiap-tiap generasi, tiap-tiap bangsa-bahasa tentera dia. Ada tentera dia yang mari duk menjelaskan akan perkara-perkara itu kepada kita. Asalkan kita nak tahu, ya boleh tahulah. Ya duk di atas kita lah pula tu. Kemudian pula malam ni kita nak tengok mata yang ke 150 berapa? 54. Kalau Frisai itu muka banyak mana? Muka 115. Tak gitu. 115 kalau Frisai tu. Kemudian kalau nak tengok hak tok guru kita ni, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Halim Ahmad kita ni, salah seorang daripada tok guru besar kita yang beraliran sunnah tu, dia buat juga terjemahan terhadap mata At-Tahawiyah ni. Oleh ke orang kita ni mengaji belaka daripada dia. Sebab dia ni talaki sungguhlah ilmu agama ni daripada ahli ilmu masa duk luar negara, dalam negara tu. Orang alim besar lah dia ni. Maka dalam kitab dia ni boleh juga kita nak tengok pada mata yang ke berapa, iaitu mata yang ke-70. Kalau nuskhah ni lah, nuskhah ni. Kalau nuskhah ni ada cetak ke baru hak lah ni. Cetak ke baru. Ya ada nuskhah ni 188. Tengok mata yang ke-70. Jadi pembagian tu tak ada gapo, nak mudah dalam arti kata
supaya nak pakat-pakat faham gitu yalah. Siapa dia ada kitab hak tu kau tengok hak tu, ada perisai tengok perisai, tak ada gapo lah. Tak ada masalah gapo. Ia katalah mana pula di sini, ia kata qala rahimahullahu taala wala nashhadu alaihim bikufrin wala bisyirkin wala binifaqin ma lam yadhhar minhum syai'un min dhalika. Malam ni molek, iaitu kita nak ngaji tentang bilakah orang Islam itu jadi punah iman. Ya, kita kena ngaji cara nak munah iman kata, supaya kita boleh jaga diri kita daripadanya. Supaya kita lah mula-mula mengaji bab cara nak ambil air semaya. Lepas pada tu kena mengajilah pula gapo kata yang membatalkan air semaya kita. Gitulah kalau kita nak misalnya jadi nampak, tak jadi payah benda-benda lah tu kita boleh kira dah. Tak ada jadi kata apa lah ngajar ajaran apa email tak punah dah. Kalau email tak punah sungguhnya dalam Quran tak ada royak lah kata innasyirka la zulmun azim, syirik itu adalah dosa yang besar, Tuhan tak apung. Wa may yakfur billahi, siapa dia kufur dengan Allah Taala faqad habita amaluhu, amalan dia hapus belicing. Kalau benda-benda tadi itu tak ada jadi, rusak gapo iman kita, Islam kita, ihsan kita. Kenapa kau Tuhan janji sebab begitu lalu siapa tak masuk syurga, tak masuknya dalam rahmat Tuhan dan sebagainya. Itu kita boleh reti dah tu daripada Tuhan. Faham tu dah? Itu kita boleh reti dah daripada Tuhan. Jadi apa penterjemahan? Penterjemahan mula-mula. Dan tiada menyaksikan kita. Kita di situ piona tu, nashhadu tu siapa? Yakni ma'asyiras sunniyin. Puak-puak kumpulan daripada ahli sunnati wal jamaah yang duduk di atas mazhab salaf. Ahli sunnati wal jamaah kita ingat nah, kita ngaji ni kita ingat lah kata mereka yang jalan belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya jua. Lain pada ni tak masuk. Itu dah. Mana kata ahli sunnati wal jamaah, mana orang jalan belakang Nabi. Bab pegangnya dia Qur'an deh. Bab fahamnya dia tentang iman Qur'an deh. Kama dia ulama mari syarahkan Qur'an hadis tu ya. Lain daripada tu bukan ahli sunnati wal jamaah, walaupun duk mengaku pun bukan sama sekali. Kenapa? Kerana konsep ahli sunnah ni pasti kena berhujah dengan sunnah. Al-jamaah pasti kena faham para salafus salih, sebab jamaah tu dikenakan sahabat tabi'in atba'it tabi'in. Itu maksud. Kalaulah kita mengaku kata kita ni ahli sunnati wal jamaah, akan tetapi perkara tadi itu tak ada di dalam ajaran kita. Bahkan kita tak berhujah dengan hadis. Walau kita dakwa kata hadis tak ada, hadis itu beri faedah, tak ada beri faedah yakin, beri faedah zan saja dan sebagainya. Itu bukan daripada asas ahli sunnati wal jamaah. Dan saya ni serulah kepada orang kita ni lah, ada ikuti ni, insya-Allah hari Sabtu tu, hari mengajar khusus tu, kita akan syarah usul ahli sunnati wal jamaah, panggil usul sunnah bagi Imamil Mubajjal Ahmad ibn Hanbal. Ya, kitab tu orang panggil kata kitab yang layak kita sebagai orang sunnah, orang ahli sunnati wal jamaah kena mengaji, belajar. Pia kare anak murid Imam Syafi'i hasdega hafsah sekali. Pia Imam Ahmad ibn Hanbal. Awak apa nak ngaji akidah Imam Ahmad? Karena Imam Ahmad ni panggil imam ahli sunnati wal jamaah. Ya seorang diri dengan pendirian dia tadi itu dengan tegas masa Abbasiyah dulu, ya seorang diri untuk nak mentegakkan kebenaran depan ala dunia ni, untuk nak kekalnya ahli sunnati wal jamaah ni, ya awak naikkan pendapat dia, pendirian dia, hujah-hujah dia dan sebagainya. Maka ijma' ulama Islam kita kata dia ni adalah imam ahli sunnati wal jamaah.
Dengan sebab itu kita sebagai ahli sunnah wal jamaah tak layak dan tak sepatut nak paling daripada dia pergi pakai ke hak lain. Tak boleh. Nampak tu tak? Tu. Ada pun tak ada hujah mula dengan hadis dengan perkataan sahabat ni. Bukan. Kemudian ingat lagi kata perkataan sahabat tadi pastilah kena ada sanad. Pasti kena ada sanad sampai ke tuai. Pasti kena ada sandaran sampaikan kepada tuai. Jangan sekadar kata berkata Abu Bakar, di mana tak tahu. Berkata Umar, di mana tak tahu, tak boleh. Nampak tu tak? Cara yang lagu tu kita orang Islam kenalah tu lah. Kenalah tu. Biiznillahi ta'ala. Kita tidak menyaksi. Pia. Kita ni ma'asyiras sunniyin. Puak-puak ahli sunnati wal jamaah mazhab salah tu. Alaihim di atas orang Islam. Alaihim yakni alal muslimin di atas orang Islam. Menyaksi dengan gapo? Ni hak tak ada ni. Menyaksi bi kufrin dengan kufur. Tak boleh kita pergi hukum di atas orang kata orang ni adalah orang kafir. Tak boleh. Nampak tu tak? Seperti kita dok menamakan orang Islam kata orang mujassimah musyabbihah itu kufur dah pada hakikat. Pada hakikat kufur dah lah. Nampak tu tak? Tu dia. Menamakan orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam kata orang ni orang yang melampau lah, orang tu orang ni. Seolah tak perkara-perkara lagu tu membawa ada rusaknya percakapan yang kita kecek tadi. Jadi orang Islam pada asal, Muslim pada asal, katanya ulama sunnah kita ni kata al-adalah, adalah. Makna kata dia ni bersih. Bara'atuz zimmah, mana ia bersih, tak ada kena mengena dengan hak tu dan hak ni. Hak ni adalah kaedah yang besar, janganlah kita terlupa sekali-kali. Nah, jangan kita terlupa sekali-kali perkara-perkara lagu ni. Jangan kita sengkau jahat terhadap dia. Dan jangan juga kita duk cari Rusia dia. Tak boleh. Ya orang kita ni kalaulah kita tak suka jahat, tak cari Rusia, ya bersihlah. Orang panggil salamatil qalb ataupun salamatil sadr. Hati tu jadi tenang molek. Nah, hati tu jadi tenang molek. Dan tidak menyaksi di atas orang Islam itu dengan kufur. Mula-mula kufur. Apa makna kufur? Yakni at-taghtiyah. Al-kufru bermakna taghtiyah. Taghtiyah ni makna tudung. Tudung ni makna dagu mana? Makna kata kita ambilkan kekufuran, mari tudungkan iman. Iman ni cahaya, kekufuran tu gelap, mari tudung dia. Benar tak cerah ke? Benar tak cerah. Kamar kita tudung dia gelap. Gitu. Maka kufur ni makna kata gelap. Kita menggelapkan cahaya seseorang yang beriman. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Pada asal tak boleh. Kita nak kecek gapo jangan. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata siapa dia kata kepada guru dia kata kufur, nescaya ia kena kelik di antara dua. Kalau benda tu orang tu kufur sungguh, maka jatuhlah waqak di atasnya. Kalau tak, kembali perkataan tu di atas kita. Perkataan ni bahaya lebih daripada pisah lagi. Terkadang boleh masuk neraka dengan sebab cakap Terkadang kekal dalam api neraka dengan sebab cakap Terkadang silap orang sampai jadi murtad orang dengan sebab cakap Sebaliknya nak masuk syurga pun dengan cakap juga. Nak dapat ganjaran dapat sebab cakapan juga. Kalau gitu kita kena belajar cara nak cakap tu balas mana. Ni perkara yang kita kena tahu. Itu mana kufur. Kufur ada dua. Ada kufur besar, makna kufur yang keluar seorang itu daripada agama. Seperti gapo arti kufur seorang itu keluar daripada agama? Seperti menghalalkan perkara yang Tuhan haram. Hari ni yang kita duduk hari ni banyak orang memperhalalkan perkara yang Tuhan haram, seria dan takut sampai kat hati dia tu pergi atas benda tu halal sungguh.
Dengan dakwa kata ini adalah kebebasan manusia. Dakwa kata diri aku boleh cara, aku bebas, aku nak buat lagu mana pun tak apa, belalah Tuhan ke Tuhan lah. Hei umat Islam, hei orang Islam, hei manusia, jangan kamu kecek gitu dengan Tuhan kamu. Jangan kecek gitu sebab Tuhan dengar tu perkataan tu. Dan kita akan tak selamat hidup dunia dan akhirat. Dengarlah nasihat hak royak ni. Kata perkara tu adalah perkara yang mudaratkan diri kita sendiri. Jangan kita kecek lagu tu. Menghalalkan perkara yang Tuhan haram, kufur. Dengan i'tiqad. Pegang kata ada lagi hukum ni yang lebih elok mulia lebih pada hukum Tuhan. Jatuh agama, kufur. Terkadang kita tak, aku tak tahu, aku dah pegang mai lama dah. Dia kata ngaji ke, gitulah jadinya orang kita. Dengan sebab itu kita kena mengaji, belajar. Ilmu ni kita kena cari. Ilmu hak mana hak betul? Hak ilmu daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Nak turut ilmu Allah Ta'ala dan Rasul, turut ulama salah. Boleh. Apabila itlak kata ulama salaf, iaitu ulama salafus salih. Kalau salafut talih tak dimaksudkan. Orang kata Mu'tazilah pun salah juga, Jahmiyah pun salah juga, Qadariyah salah juga, hak tu hak ni pun salah. Tak dikandalkan. Apabila sebut sahabat, pia Abu Jahal, dak. Abu Lahab, dak. Sahabat cerak pergi kok tarikh kata orang jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati di atas agama Nabi. Sudah. Tu sahabat. Apabila sebut ulama salaf, maka kena pada salafus salih. Tak pergi pada hak lain. Malaikat orang cara mikir tak sempurna mana. Orang royak kok lain, ya faham kok lain. Bukannya tak tahu, tak tahu dan sebagainya. Ini apa yang rugi belaka tu. Nampak tak nah? Rugi diri belaka tu. Khusranan fi nafsihi, di diri dia sendiri. Orang kita nak rugi ni ya sutai ya. Ya sutai ya nak rugi. Dengan kufur. Kama dia sejenis lagi apa yang kufur dunal kufri. Kufur dunal kufri lah mana? Kufur kecil. Seperti kufur nikmat. Tu kufur nikmat. Kufur nikmat lagu mana misal? Tuhan duit dengan cara mewah kepada kita, kita gunakan pitih wang kita jalan Tuhan haram. Jalan juga walaupun kita i'tikad benda tu tak haram lah, tapi kita buat lagu tu panggil kufur nikmat. Tuhan kesihatan kepada kita, kita tak ada guna kesihatan kita ni taat kepada Tuhan, panggil kufur nikmat. Tapi Tuhan jatuh agama ke? Ada. Tu tak, tapi dosa besar. Kabair, masuk dalam kabair. Kalau Tuhan tak apa, kena seksa jugalah, walau tak kekal pun dalam api. Itunya makna gitu. Itu kufur. Juga wala bisyirkin. Dan kita tak menyaksi di atas mereka itu orang Islam lah mana? Kata dia itu orang syirik, orang buat syirik. Asal tak? Asal Islam, asal iman. Tak ada kufur. Asalnya tauhid, tak adanya syirik. Syirik ni makna lagu mana? Syirik di sisi mazhab salah ni pahalah mana? Asyirku billahi tabaraka wa ta'ala, ai kita kena kenal dulu at-tauhid di sisi mazhab salah ni lah mana? Tauhid di sisi mazhab salaf, ingat patah dua je kita kena ingat. Ifradullahi bil ibadah. Ya tu. Tauhid di sisi mazhab kita, jalannya kita mana ifradullah, mengasahkan Allah dalam masalah ibadat. Ibadat ni lagu mana ibadat? Gapo mana ibadat? Tiap-tiap perkara hak Tuhan suruh kita dan Tuhan redha terhadap perkara tu. Semaya Tuhan suruh tak? Tuhan redha tak? Maka ibadat. Doa Tuhan suruh tak? Ud'uni. Tuhan suruh. Kemudian Tuhan redha dah terhadap doa, redha sebab tu ya suruhkan kita buat kerja, maka ini panggil ibadat. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati.
Mereka yang takabur daripada nama ibadat kan daku, doakan aku, seru aku. Kalau gitu, seru lain daripada Allah, ibadat lain daripada Allah, menazar lain daripada Allah, lain mana kerana lah, maka itu jatuh di dalam syirik. Faham tak tu? Maka tauhid di sisi kita makna-makna ifradullahi bil ibadah. Adapun sebaliknya, mereka yang tak ada sependapat dengan kita, syirik tauhid di sisi dia lagu mana? Yakni mengasarkan Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan Tuhan. Tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Balik kita tak ada bergaduh. Sebab apa? Sebab ia nak isbatkan sekadar Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Maka tauhid salaf kira kata tauhid hak kata Tuhan ada tadi itu tak sempurna. Sebab apa tak sempurna? Hamoga kerana ada Tuhan ni perkara yang melazamah. Perkara yang fitriyah. Fitrah ni lagu mana? Perkara sifat semula jadi. Orang kita apabila budak lapar teriak tak? Teriak. Apabila kenyang molek, ya senyum, ya suka. Fitrah. Kau kena ngaji benda tu? Tak kena ngaji. Lepas tu ayat kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Hak mana pula? Hak tu panggil ilmu muktasabi. Ilmu hak kita kena patut cari dan kita kena menutup, bukan ilmu fitrah. Kita kena buat beza di antara ayat ni Tuhan kecek masalah ilmu gapo, hak ni Tuhan kecek masalah gapo. Ayat tu kata fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, tadi itu makna fitrah, sifat kesemula jadi. Supaya kita gembira satu perkara, kita senyum ke masa senyum. Kena ngaji benda tu? Tak. Apabila kita tak kenal satu perkara, kita senyum ke masa muka kita masa. Ini adalah automatik, perkara yang jadi fitrah. Kita nak engkar fitrah tak boleh. Supaya orang engkar kata Tuhan tak ada atas. Fitrah dia apabila ia seru, dia naik ke atas. Ya fitrah dia, sebab Tuhan tanya lagu tu. Tetapi dia nak engkar juga sifat Tuhan, kata Tuhan tertinggi di atas segala makhluk. Dia nak engkar tak boleh. Apabila dia seru, dia ada hati kerana hati dia tu tawajuh naik ke atas. Ya lagu tu. Walaupun mulut tak mengaku lagu mana, biasa. Ia panggil fitrah. Supaya dengan Firaun, bukan orang ni lah supa, makna kata supa misal Firaun nak royak kata fitrah dia tadi itu, dia tahu kata dia tu bukan khalik, dia makhluk. Tapi dia engkarkan dengan lidah tak kalau Musa dakwah dia suruh dia supaya mengabdikan kepada Allah Ta'ala hal keadaan tunggal. Sampai Musa kata wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dia engkar dengan lidah tetapi pada hakikat dia tunduk. Itu panggil fitrah. Tapi dalam Islam, kalau tak mengaku ikrar dengan lidah walaupun sedangkan kita kuasa, tak jadi Islam. Ya lagu tu. Dengan sebab itu, kita kena faham jadi molek. Lepas daripada kita reti kata tauhid di sisi kita ni makna lagu mana, kita nak tahu syirik di sisi kita ni makna lah mana. Anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kita menjadikan bagi Tuhan tadi itu bersekutu sedangkan Tuhan jadikan kita. Lagu mana hak ulama syarah kita faham? Yakni apabila Tuhan jadikan kita tak menyengutu dengan siapa, masalah amal ibadat yang kita nak seru, yang kita nak buat baik kepada dia, kena menyengutu dengan orang. Tak. Satu sama satu. Satu mana kata tunggal balik Tuhan, balik kita besar juga klik dia. Itu baru kena. Kalau kita mengadakan perkara yang lain, mana kata apabila kita nak kembali klik kepada Allah, amalan kita nak terima kasih, lapis tu hak ni buat gitu buat gini, hak tak disyarat mari, tu dinamakan syirik. Adapun masalah tawassul dengan amalan, dengan doa orang soleh, dengan orang alim, dengan gapo, hak tu maftuh.
bab yang maftuh. Tapi takut hak kita buh nama tawassul tetapi kita pergi seru lain pada Allah Taala. Hak ni lain. Kita jangan terpedaya dengan dengan istilahat yang kita sendiri tak tahu maksud. Jangan gaduh kita nak pakai nama tu nama ni tapi kita maksud kita tak tahu. Hak ni hak bahaya. Hak ini adalah bahaya. Ada pun syirik di sisi orang tak serupa dengan faham salaf, dia faham kan? Ya faham kata selama mana kita tak ada i'tiqad, walaupun kita buatlah gapo-gapo terhadap dia, nak rokok, nak sujud, nak gapo, tak jadi syirik. Selama mana? Selama mana kita tak i'tiqad atas benda tu menjadikan kita. Bas, tak ada apa. Sebab tu ya buat benda-benda hak tak serupa dengan mazhab salaf itu duk seru. Kita tak. Sebab orang musyrikun dulu tak ada i'tiqad sorang apa kata berhala itu menjadikan mengadakan dia, tak ada. Tetapi Tuhan menamakan mereka itu haula'il musyrikun. Tu dia. Tetapi asal pada orang Islam dia beranak di atas fitrah, ai alal iman wal islam wat tauhid. Di atas iman, Islam, tauhid dan ihsan. Dia tak ada. Sebab tu kita jangan kata kepada orang. Selama mana nanti tengok. Imam At-Tahawi bawa datang masdariyah tu lagu mana. Wala binifaq. Dan nifaq. Syirik pun ada syirik kecil, ada syirik besar. Ada dua. Syirik besar ni makna kata kita menyengutukan Allah Ta'ala tentang ibadat kita. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْسِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ. Yalah tu. Apabila dia nak buat sembelih gapo-gapo, ayat tak hak ni menatang untuk Allah Taala. Hak ni menatang untuk berhala. Sebab sembelih ni adalah Tuhan suruh dalam Quran dan salah satu daripada amalan ibadat. Kita orang Islam kita nak makan sembelih tadi itu kena sembelih turut syarak. Kalau sembelih tak turut syarak, tak leh apa panggil tazkiyah tak kena. Sembelih tak ada putuh orang meri dia, sembelih tak ada putuhnya hulkum dia dan sebagainya, ini tak boleh. Tak boleh makan. Sembelih tak ada sebut nama Allah dan sebagainya, wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismallahi alaih. Innahu lafisq. Tuhan kata najis, tak boleh makan. Kemudian kita sebagai orang Islam perhati pada ayat saat ni. Ya jadi hak ni untuk Tuhan Allah, hak ni untuk Tuhan Hubal, Lat wal Uzza dan sebagainya. Ya walagu tu musyrikun zaman dulu. Lalu dia kata Tuhan royak kata. Tuhan kata apa hak dia buat kepada Allah tadi itu hak tulah dapat manfaat sampai makhluk sampai berhala mun pegang tu. Tapi hak muwi pada berhala mung tak sapa sikit pada Allah Taala. Itu penrupa syirik. Hak besar tu, syirkun akbar. Sebab itulah kita Usama jangan sama sekali dogi sembelih perkara yang Tuhan tak ada suruh. Kita sembelih kerana lain tu tak boleh. Kerana lain tak boleh. Untuk tak apa. Aku sembelih kerana Allah untuk nak jamu orang. Boleh tak? Boleh. Aku sembelih kerana Allah untuk nak buat menega. Tak apa. Tapi sembelih kerana tu tak boleh. Kalau kita tak royak, ulama tak royak, orang awam ni ya buat. Salah gapo kita tak ada etika atas sembelih kepada datuk ni kata kira atau demo tu menjadikan kita menggodok ngaji tauhid ilmu kalam ti hajalah tu. Maka sebab itulah balik buat perbuatan hamba tadi tu kepada Allah dia tak ada bimbang. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marilah hadis beribu-ribu hadis ayat Quran tu beribu-ribu ayat tak ada sepatah pun menunjuk kata nak mengajak manusia tu suruh isbat tu Tuhan ada. Sebab perkara itu fitrah. Mari semua rasa nak mengajak supaya mengabdikan hamba tadi itu kepada Allah Taala hal keadaan tunggal. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Tiap-tiap kali, tiap-tiap generasi, tiap-tiap ummah hatta rasul mari nak ibadat pada Allah tunggal, nak jauh daripada taghut.
Tagut mana na? Kullu ma ubida min dunillah. Tiap-tiap perkara yang disembah, yang diibadat lain daripada Allah Taala pun tagut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tengok. Tak pesah hatta rasul mari kepada alam ini, alam dunia ini, malaikat suruh-suruh gapo nama, tidak ada Tuhan yang lain hanya aku, maka hendaklah mengibadatlah pada aku, hai manusia. Dua ayat ni pada. Itu mana kata konsep Tuhan hatta rasul mari. Tak ada ada ayat kata Tuhan ni ada, Tuhan ni kuasa. Tak ada ayat situ. Sebab benda tadi itu fitriyah, benda yang tabiat manusia. Okay? Tabiat manusia ni dia beriman kata ada kuasa belakang pada dia, perkara yang ghaibi, tapi ya syirik. Maka syirik biasa tu panggil syirik besar. Ada pun syirik khafi lah mana? Kita ada biasa dah ke buat gapo orang panggil kata sum'ah. Nak orang bunyi baca Quran ni beringat kita sebagai imam, sebagai khatib, sebagai orang mengajar, beringat hati. Jangan duk buat suatu aku nak royak sedap sekali ni. Kena buat sedap, akan tetapi hati kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuhan suruh Quran baca molek, zayyinu aswatakum bil Quran. Nabi kata gitu. Lagu mana menghiaskan, mana baca molek kena Quran. Suara kita tu molek, tapi kerana Allah. Jangan baca liyuqal annaka qari'un. Jangan kata di kata tu orang tu gak tu email sedap sungguh. Punah hati tu. Apa panggil sum'ah. Kalau ria lagu mana pula Tok Guru? Tak ada payah ria supaya kita rajin pergi masjid ni orang mana-mana tengok atau kita rajin. Apa yang ria? Sedekah ni, masalah sedekah ni. Sedekah ni ni aku beri ni. Tengok dia pakat tengok belakang. Kalau kita niat biasa nak biasa tu salah. Masuk dalam syirik khafi. Masuk di dalam syirik khafi. Mana syirik kecil, tapi dosa besar. Tapi kalau kita niat, lagu ni tak apa. Lagu mana? Aku dermakan harta aku ni kepada masjid supaya nak orang lain tu ikut aku. Tak apa. Aku nak buat contoh mula-mula. Sahabat dah buat lagu tu. Tak ada apa lagu tu. Hak duk bimbangnya masalah masalah hati. Sahabat tu kita kena ngaji dah. Masalah ni kena ngaji. Jangan tak ngaji. Kalau tak ngaji kita tak tahu nak tak diri kita mana. Kalau kita tak ngaji, kita tak tahu kita nak tak diri kita mana. Apabila kita tak tahu nak tak, akhirat esok kita duk bimbang sekali, orang pakat boleh kita dak. Ni hak penting kali ni. Wala binifaq. Dan kita wala binifaq ni atas dia tu, atas di mana? Atas di wala nashhadu alaihim bin nifaq. Asal kau tu binifaqin. Dengan nifaq. Apa makna nifaq? Nifaq ni makna kata zawajhain. Itu mana nifaq. Nabi kata dalam hadis sahih, Nabi kata satajidu syirara ummati dha wajhain. Nabi kata. Makna kata selagi amung akan jumpa sejahat-jahat orang yang jadi pengikut aku, mana umat dia juga. Orang dua muka. Ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Data pesening mukalah ning, pesening mukalah ning. Ni tak boleh kita orang Islam. Kemudian alamatul munafiqin thalath. Alamat orang munafiqin ada 3. Lah mana? Idza haddatsa kaza. Wa idza tumina khan. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila janji silap janji. Apabila kecek dusta. Kalau amanah khianat. Maka Nabi kata pada belakang pada hadis tu, siapa dia ada satu syu'batun min syu'abin nifaq, maka dihukumkan dengannya. Fa iza ijtama'a thalathah, kalaulah beripung 3 ni, kana minal munafiqin khalis, khullas. Kalau 3 ni ada belakang, Nabi kata hak tu cerak-cerak tu, kata nifaq. Ini sakut paut dengan budi pekerti hidup peharian kita. Bahaunya ana sari-sari. Silap janjinya ana. Kena amanah setara mana.
Dua muka setara mana? Jangan kata kau orang, tengok diri. Orang bila lah kita tengok diri kita. Cek kita dengan Tuhan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita kira diri kita dulu. Belum daripada Tuhan nak kiralah diri kita dululah mana. Maka kita sebagai orang Islam jangan lagu mana? Jangan menyaksi di atas orang Islam dengan kufur, dengan syirik, dengan nifak. Jangan kata kau orang. Hazan ni orang kufur ni orang syirik ni orang nifak. Jangan kata gitu. Tunjuk muka pun tak boleh kata ke hak lain. Hak ni pada asal ni. Pada asal. Dengar habis perkataan Imam At-Tahawi supaya kita faham tak salah. Supaya kita faham tak salah. Malam. Ni. Mari dengan malam. Apa makna ma di situ? Orang panggil ma masdariyah. Bahasa Jawi kita nak terjemahlah mana? Selama mana? Selama mana? Selama mana? Mana kata? Selama mana dia seorang itu malam yazhar. Selama mana tidak menzahir minhum. Daripada pihak minhum. Ai minal muslimin al-asl, daripada orang Islam asal tu, syai'un, oleh sesuatu min zalika, daripada dimakian itu perkara. Tengok Imam Tahawi. Takut orang pergi faham kata, patut kata apa? Kita ni orang gitu, orang gini, orang gitu, orang gini nak kata apa? Imam Tahawi pun murih. Kadang kalau kita tak ngaji perkataan Imam Tahawi, jadi mangsa agak kita. Kita kan faham kata dia ambil habis dah kata Imam At-Tahawi. Tiba-tiba kita tengok ya kerak hak ning hak bahaya juga tu. Hak tu hak bahaya juga. Lagu mana? Selama mana tidak muzahir daripada orang Islam itu oleh sesuatu. Syai'un tu fa'il pada yazhar tu. Fa'il pada yazhar tu. Syai'un min dhalika, daripada dimakian itu. Dimakian mana? Dimakian al-kuf wasyir wan nifaq. Tiga perkara. Bahaya belaka ni tiga-tiga ni. Mula-mula kufur. Kufur ni lahana. Habis ya. Habis tak ada apa. Kufur ni mana kata dia pergi katuknya email dia. Orang apabila tidak ada email, khasirad dunya wal akhirah, zalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat. Dimakian itulah rugi hak sungguh. So, syirik ialah juga. Kena hak ning tak masuk syurga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sebab tu ingat molek dah ayuhal muslimun, apabila khilaf ulama di antara syirik bukan syirik, kita jangan masuk. Tu orang cidik. Orang kata benda ning bahaya. Setengah kata tak bahaya. Sakit. Jangan ada kaca lah. Kalau kena balik kata tu gak, kita ihtiyat bagi jaga. Jangan kaca. Hari ni siapakah gabung sama? Siapakah mengajak syirik dengan Tuhan? Dah hari ni negara setengah-setengah. So puja lain pada Allah Ta'ala. Ni khabar-khabar hak baru-baru duk berlaku lala ni dalam alam dunia Islam. Guna dia. Guna yakni orang-orang yang rupa alim ulama yang tak adanya ketakwaan dan amanah dengan Tuhan. Siapakah kalau kita tak menyaksi kata ada lagi perkara yang duk menggawalkan Allah ini daripada demo tu, daripada ni wali tu wali ni, orang ni tak sempurna. Islam dia tak sempurna dan sebagainya. Ni hak saya kecek ni terutama adalah din as-sabaiyah. Ad-din sabaiyah, atau apa nama dia kata Allah Ta'ala itu bila Ali syirk. Itu dia kata syirk, dia kata Allah Ta'ala dengan tidak ada Sayyidina Ali, syirik, dia kata. Ini saya dengar dengan telinga sendiri ni.
Kalau panggil ya Allah, tak panggil ya Ali, syirik dia kata. Subhanallah. Ada kata guru, oh tak ada payah. Pergi cari seorang nama alim ulama mereka lah. Saya pun malah nak sebut, takutnya silap faham orang kita. Takutnya dia keturut benda-benda lagu tu. Adalah, kita tak sebut lagi, takut saya tak boleh. Pesan wasiat tu guru saya kata, fitnah ni jangan sebut. Kata. Walaupun nama apa tak sebut. Takut orang pergi meniti kita, maksud kau lain, ya pergi kau lain. Naiklah kita. Kata. Nak tahu khusus? Oh ya, boleh. Dia ada tangan pun. Kita boleh tengok semua benda-benda lagu tu. Nanti nah. Tu dia. Syirik ni tak boleh masuk syurga lah. Habis amalan habis licin. Kena hak lain tak ada kuat pun dengan hak ni. Sebab tu Nabi kata ijtanibu sab'al mubiqat. Jauh olehmu akan 7 perkara jadi bala petaka. Yang pertama al-isyraku billah. Yang mari pendakwah setengah-setengah daripada kata, "Oi, syirik ni tak ada. Tak ada syirik. Inilah akhaf ala ummati syirk. Aku tak takut pun umat aku ni syirik." Walaupun hadis tu sah, tapi maksud hak Nabi kata tu ummati di situ kena pada pia, kena pada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula Nabi nak tepakan dia sahabat ni, Nabi takut juga terhadap dia, terhadap sahabat. Sebab tu Nabi tak ziarah kubur tu mula-mula. Lepas daripada dia tanah pahami iman yang rasikh, iman yang tetap tegah, cerak molek, fazuruha. Ziarah pada tu. Nak ayat we tahu gitu. Sebab tu kita nak gi buat sedap tak boleh dah hari ni. Nampak tu dah, nak pergi buat sedap tak boleh. So, jauh. Hadis tadi itu, supaya dengan hadis. Aku ni, Nabi kata, la akhaf ala ummati al-faqr. Aku tak takut di atas umat aku ni, fakir ataupun miskin. Soal. Adakah maksud hadis Nabi tadi itu, maksud kata fakir miskin umat Islam ni tak ada? Adakah tak ada? Lama. Tengok negara Arab, negara kita ni orang pakai miskin banyak tak? Apa maksud kata Nabi tak takut hak tu? Nabi tak takut kata semua orang jadi gitu berlaku. Cuba tengok molek ke hadis. Lepas tu tengok wakil hadis berlaku. Terkadang kita terpedaya dengan perkara-perkara hak tersebut tadi. Tu dah, daya perkara-perkara tersebut tadi. Sampai situ, sampai situ dah gini. Pakai nak cari dengan rakyat belaka umat Islam hari ni. Pakai nak cari dengan kita belaka. Kita jadi seolah kata nasallahu taala as-salama wal afiyah. Pakai nak jadi dia nak guna belaka kita. Sebab dia mau tahu kata cara mudah nak carinya habuai dunia ni kena guna orang-orang pesing biasa. Sebab tu jangan mengajar ilmu Quran pada dia, jangan mengajar ilmu hadis pada orang awam. Sebab apa? Kalau mengajar dua ni orang cidik. Orang cidik. Pana buat lagu mana nak orang takut daripada dua sumber ni, dasar ni, ugut. Ugut dengan apa? Hak besar sekali. Hak besar sekali pada masa kita duduk lon ni, kena gapo panggil? Kena apa dah penyakit hak kata tu. Hak tu hak sangat sekali. Sebab tu kita kena dah hati-hati suasana keadaan dunia nak pusing lagu mana. Pusing lagu mana. Wala binifaq, dan nifaq tak boleh. Ma lam yadhhar. Nifaq ni teruk kalau kena hak ni masuk dengan kau, teruk juga. Sebab tu saya katakan dalam Quran. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Allah Ta'ala hipung orang kafir, orang munafik ni dalam api neraka jami'an, saya kata sekali. Bahkan teruk puak dia lagi. Sebab innal munafiqina fi darqil asfali minan nar. Bawah lagi.
Sesungguhnya orang munafikin itu bawah patak pin. Sebab tu Imam At-Tahawi kata, perkara ni kita kena jauh diri daripadanya. Jangan we ada sama sekali. Jangan we ada sama sekali. Tak boleh. Lepas tu kita nak hukum bila boleh? Ni. Selama mana dia itu tak zahir. Nah. Makna kata kita tak boleh nak hukum selama mana? Selama mana mereka itu tak zahir sesuatu daripadanya. Kalau zahir, fardu kata zahir. Boleh tak kita nak kata? Boleh tak kita nak kecek? Hak elok sekali kita kecek di atas ausaf. Kalau kita pergi kata kepada tuai tadi tu, ya ada dawabit banyak perkara. Banyak perkara yang kena reti. Pertama sekali, orang kecek, orang buat tu kena reti. Kalau jahil tak masuk. Yang kedua, dia buat dengan suka hati. Kalau paksa demo ataupun jadi mangsa pada orang, tak masuk. Banyak nak boleh kata turun ke jadi kerja jadi hukum tu. Je gitu. Tu Islam kita. Orang yang kata al-ahkam alal muayyan, di atas muayyan, di atas orang tertentu tadi itu lahu syurut. Laha syurut, ada beberapa syarat yang kita kena serah kepada ahli dia lah. Tetapi jangan kita turut sama sekali. Jangan kita turut sama sekali perkara-perkara lagu tu. Jangan turut sama sekali. Tak boleh. Kalau kita pergi turut perkara yang kita tengok dengan cara mata kepala demo duk pakat puja lah kepada Allah Ta'ala, kita nak turut dia juga yang ni. Demo wayak kata tak boleh pakai dah hukum Islam learning. La samai bahasa Sia kata. Mundur. Tak semasa. Masa sekarang ni masa globalisasi dah. Tak ada, dunia tidak ada sempadan dah. Tak boleh pakai dah hukum Islam. Jangan turut. Sebab hak tu adalah kufur. Zahir dia, rupa dia nampakkan maju, tapi balik batinuhu, balik bawah tabir dia tu perkara-perkara yang tak jadi baik bagi kita. Bahkan jatuh agama kita tak pasal-pasal. Dengan sebab itu kita kena jauhkan diri. Nampak tu tak? Jauhkan diri. Kufur, nifaq, syirik, soal Usama. Hukum syarak tak? Hukum syarak tak? Kufur, syirik, nifaq. Imam At-Tahawi sebut sini ni. Hukum syarak tak? Tak deh. Sebab apa? Sebab tak ada lain 5. Hak ning dah ada gelecah ni. Hak ni gelecah ni. Hukum, orang tanya, hukum syarak tak? Ya, hukum syarak. Jawab gitu dulu. Ya, hukum syarak. Hai, dia mengatakan hukum syarak ada 5 ya. Ada wajib, ada harah. Ada sunat, ada makruh, ada haram. Mananya syirik, mananya nifak, mananya kufur. Kita ni ngaji tak banyak. Apa lagi? Tak gitu. Tak ada gapo masa kita ngaji dengan guru, tak ada gapo koyak. Ya betul kita. Labur situ ya duk dengan guru. Jawabnya kata, ya hukum syarak. Jalan mana? Ni kena berhajat pada orang ngaji orang yang kata cidik pandai ni, orang reti ahli dia ni. Soal kata, hare-hare ni gapo? Hare ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yuthabu ala tarkihi imtithalan li awamirillah. Ma yu'aqabu ala fi'lihi, barang yang diambil balas di atas orang yang buat tu. Nampak tu tak? Kemudian apabila kita faham kata Tuhan nak ambil balas, ambil salah dengan apa? Dengan orang yang buat kerja dosa hak hak haram. Bila nak jadi haram, kena ada tegahan. Tengok. Bila jadi haram, kena ada tegahan. Tegahan daripada mana? Daripada dua jihad. Minallah war Rasul. Daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Soal. Allah Ta'ala tu suruh kita syirik ke suruh kita tauhid?
Suruh tauhid. Larang kita syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita tauhid, suruh kita syirik. Suruh tauhid, larang syirik. Maka lari daripada Tuhan kata la tusyriku billah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa la tusyriku bihi syai'a. Kalimah wa la tusyriku bihi syai'a, apa hukum sini? Hukumnya haramun bi ijma'. Gapo haram? Syirik tu haram. Maka boleh tak kita nak kata syirik ni hukum syarak? Tak hukum syarak ke mana masuk dalam haram? Allah kata kita ni ayah. Tafarraq daripada kita ni anak, cucu, cicit tu baik sungguh tak? Daripada haram syirik, nifaq, apa nama, kufr, khurafat. Gapo lagi? Duk bawah dia. Anak cucu dia belakang, anak cucu duk sini. Faham lagi? Tu cara faham. Jangan ada ayat ya bukan hukum syarak. Apa kita pergi ayat hukum? Sebab tu kata salah. Boleh demo. Salah kata makan jahit. Hak ni. Ikan web besar ni duk patah hatu. Hak tu dah tu. Tapi tak apalah tu makan ni. Hak ni je jahit kita pas lik sana. Sekali dengan demo. Mereka ni yun. Sebab tu kita wajib kena ngaji ilmu alat, ngaji ilmu agama, ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji dengan ulama hak millah. Ulama millah lagu mana? Ulama nak heret kita klik ke Tuhan. Ngaji hak tu. Barulah kita itu tetap. Maka hak ni insya-Allah Tuhan jaga. Kalau kena kacau, kena buat gapo pun, tak sabar, tak sabar bimbang. Tuhan yang jaga orang dia. Dia janji nak jaga, dia jaga. Yang jadi kok mana-mana tu. Perbuatan Tuhan ni dia kuasa di atas semua. Kalau Tuhan jaga, sawak kan. Kalau berlaku dengan pendakwah dia gitu dan gini dan sebagainya, kita tak usah takut. Orang nak gitu, nak buat gitu, Tuhan kita ada. Tuhan kita ada. Ya, kita ingat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak boleh jaya ni bukan satu hari. Berbagai-bagai tahun, berpuluh-puluh tahun, bertukar suasana dan sebagainya. Itu cara dia. Innawi kita faham. Nampak tak? Tu. Selama mana dia tak zahir daripada mereka sesuatu daripada makian itu. Sebab tu jangan zahir. Pas sekarang lah ni kita boleh tengok dengan mata kepala perkara yang khurafat. Sekarang lah ni tak masuk dalam ni, kita nak ambil tahu tiah sikit. Ada tu baik mengajar kata dalam bulan ni tak boleh nah kita menikah kahwin. Bulan Muharram ni tak boleh menikah kahwin. Tak boleh kita nak berdiri gok ye pun tak boleh. Nak tanim pun tak boleh, nak naik rumah baru pun tak boleh, nak turun tiai buat rumah baru pun tak boleh. Hatta nak beli kereta pun tak boleh. Nak beli motor pun tak boleh. Buat apa? Kerana dalil kata orang duk buat kerja dalam perkara sebut tu duk buat kerja semua tu dalam bulan Muharram ni benggerak belaka ya. Benggerak belaka, tak selamat lah, panas lah, begotu lah, begoni. Soal. Jadi semua, jadi nak orang. Kan jadi orang tertentu. Jadi orang tertentu. Hai buat apa? Sebab pergi. Orang kita kalau pergi jadi. Jadi sungguh. Ramuk sorak tu kalau pergi, ada pergi, yakin dengan dia. Jadi. Ramuk sorak. Ni kata ke hak lain. Tetapi orang lain tak ada jadi ke apa. Sebab tu dalam Islam tak ambil tajribah, kantut long bahasa Siak. Orang berlaku, buat gini, berlaku tu baik gini-gini, jadi hukum syarak. Tak. Ya ambil tajribah. Faham tajribah tak? Tajribah ni kantut long. Bahasa Melayu kata mana? Percubaan. Coba jadi gini, coba jadi gini. Jadi hukum syarak. Tak boleh. Sebab apa? Sebab terkadang kita makan ubat, coba dengan kita, dia kata ubat tu baik gini-gini. Kita makan tak ada jadi pun dia, tak ada hingga pun. Misal kata. Sebab tu nak pergi royak kata, ini hukum syarak. Tak boleh. Tokoh-tokoh khurafat lah ni. Tak boleh gatu, tak boleh gani, tak boleh gatu, tak boleh gani. Hal apa? Kerana kita pernah dah jadi. Kerana kita dengar dah gitu. Kerana gitu, kerana gini. Ini apa yang kita masuk di dalam perkara yang nak mensepikkan perkara hak luas dan memperharaikan perkara hak boleh. Benda hak boleh.
Walaupun kita tak kata haram syar'i, kita kata haram lughawi. Mana tu benar boleh, kita kata tak boleh. Dengan sebab atas tajribah. Pas kita ni nak ambil kita sebagai ukuran, kita siapa? Man ant? Anta tu siapa? Kami nak ambilkan kamu sebagai ukuran, kamu siapa? Ar-Rasulu ant? Rasul ke anta? Tak. Kalau gitu dalam muharram, kita buatlah perkara yang biasa, ya, tak ada gapo. Selama mana tak adanya contoh tauladan daripada Nabi Muhammad SAW, ya asal kita bara'atul zimmah. Kita nak buat gapo tak apa, jangan tegah dengan syarak sudah. Nak naik rumah baru ni tegah dengan syarak tak? Tak. Nak tanam pokok kayu boleh? Boleh. Buat apa kita duk wari perkara-perkara gitu tu untuk nak memundurkan umat Islam? Benda tu orang Islam tolak gila lama dah. Tetapi dengan sebab doa ila kaza wa kaza, pendakwah nak heret pada tu pada ni, bawa datang. Sebab itulah kita sebagai orang Islam nak beripuk gapo, nak pahal gapo, nak dengar gapo, nak pakai gapo, tak ada gapo, tapi guna ni. Guna akal fikiran dan ilmu pengetahuan hak kita ada. Kena ngaji lah, jangan buat tak ngaji. Dah tu kita nak pergi tak kena. Kita nak pergi tak kena sungguh. Sebab kita pun tak pandai, demo pandai. Ya gitu. Terkadang orang tak pandai, dia tegah, dia royak, benda kena. Misal, Tok Ime baca salah. Orang ni dia ingat Quran Tok Ime baca salah tadi, dia tegah. Tok Ime paling Assalamualaikum, mu pandai ada i'rab Quran sini. Dia bukan masalah i'rab Quran, anta baca salah. Salah lagu mana? Ayat kepala watini wa zaitun gitu orang wal asri. Salah ke betul? Salah. Illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Malah watini wa zaitun. Salah ke betul? Salah. You tak sakut baut dengan i'rab tak i'rab. Sebab tu awam. Ayuhal awam, wahai orang awam semua. Kamu adalah orang bersih. Kamu adalah orang yang nak kepada kebaikan. Sebab itulah kamu kena nak terima gapo satu perkara daripada mana-mana orang pun tak ada gapo ingat, tak ada. Tapi kena gi dengan cara nak yan bahasa sia kata. Gi dengan rupa cara ideologi cara mikir hak kena. Mikir dulu, tengok dulu. Tanyakan akal fikir kita boleh mikir. Ya ayat lagu ni sebab agama Islam adalah agama gi dengan cara dia. Bukan seumpama buzah. Buzah royak lagu mana? Baba kuning royak lagu mana? Kita Islam tak bukanlah tu. Sebab tu agama kita tak serupa dengan agama yang lain. Faham tu tak? Yang tak lain. Kemudian seterusnya selama mana tidak menzahir mereka itu sesuatu daripada yang dimakian. Wa nadharu syara'irahum ila Allah Ta'ala. Wa nadharu syara'irahum ila Allah Ta'ala. Dan kita pia nazar. Kita ni. Ma'asyiras sunniyin ni tinggalkan segala yang tersembunyi. Sarair ni mana? Benda hak sembunyi. Lagu mana hak sembunyi? Benda hak kita tak boleh nak tahu itulah. Daripada gapo? Daripada Rusia. Tiap-tiap orang ada Rusia tak? Ada. Kita jangan duk cari Rusia orang. Segala yang tersembunyi mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan. Ni hakikat Islam sungguh. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jalan belakang. Jangan duk jadi mata gelap, jangan duk cari Rusia orang, jangan duk mengupak orang. Mengupak orang menepati kata kita makan daging saudara dengan cara bangkai, kita tak kena benar-benar lagu tu. Itu ada royak dengan cara nyata dalam Quran.
Dan Imam Tirmizi rahimahullahu taala, orang Islam, umat Islam, dengar hadis, satu hadis daripada Nabi kamu. Daripada Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, berkata ia, Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Satu hari tadi itu Nabi naik di atas gapo? Naik di atas mimbar. Fanada bi sautin rafi'. Dia kecek dengan suara tinggi, makna suara derah lah. Rafi' di sini mana derah. Suara derah. Ya nak juga kepada orang baca khutbah, mengajar fasih, suara jelas, derah, molek gitu. Ni kecek sepas semuk juga. Tak payah apa, orang tidur. Sungguh tak? Tidur tak? Tidur. Pas sekarang lah ni ikon saja. Masjid Air saja sekarang lah ni, ikon saja. Tidur buat nama lagi. Terkadang tak ada pergi. Gapo tok khatib baca? Hai, kugi semaya 2 rakaat sudah. Tak apa maksud. Tak siapa maksud. Orang kita ya apa tu buat hari tu syaratkan hari Jumaat tu. Syarat wajib pula orang lelaki sebagai ketua masyarakat, ketua apa nama masyarakat lah, ketua apa nama rumah tangga lah, berapa kata gila dah. Wajib kena dengar khutbah. Tak dengar tak boleh. Wajib kena dengar. Situ tu ada fursah, orang panggil kata ada peluang bagi kita ni banyak nak mengajar ummah. Manusia kita ingat satu perkara. Ya dengar gapo-gapo kalau kita royak dengan cara. Ya pakai. Malaikat hak tu tak ada kandak baik, tak ada arah. Abu Jahal Abu Lahab tak arah. Kecek Nabi molek tara mana tak pakai. Hak tu hadiah. Nampak dah tu? Sebab tu dia kata, "Fala yahzunka qawluhum, innal 'izzata lillahi jami'a." Jangan duk serabut. Ya Rasulullah dengan perkataan mereka hak demo tak saya terima. Sah. Sebab kelebihan bagi Allah Taala hang nak bawa tu. Tengok. Semangat kena ada semua. Sebab tu orang apabila ada Quran, ada hadis dalam dada, orang nak kata. Sebab dia tahu tak Nabi kena teruk dah dia. Gitu. Baru jah ya kita sebagai umat Islam kalau duk lagu tu. Seruhnya Nabi katakan, la tu'zul muslimin. Jangan duk menyakiti orang Islam. Jangan menyakiti orang Islam. Katanya alim ulama hak syarah hadis ni, dia kata jangan kita menyakiti orang Islam dengan perkataan, perbuatan. Sebab orang Islam ni kena selamat dua tu. Perbuatan, perkataan. Al-muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam ni selamat, sejahtera. Diri dia daripada diri dia tu tak menyakiti orang, lidah dia dan perbuatan dia. Dan Nabi kata, wala tattabi'u auratihim. Jangan duk ikut keaiban dia. Tengok. Jangan duk ikut keaiban orang. Jangan. Ni terkadang habis buah. Ni terkadang saya nak nasihat pada ahli-ahli politik sikit. Ahli politik ni namanya politik Islam tak ada larang. Tapi jangan duk kui. Sebagai dasar duk cari, duk kabung, duk apa nama cokeh. Benda hak jadi keaiban. Sebab tu tak ada keberkatan. Hei, hidup gapo-gapo ni wahai manusia, hidup we ada berkat hati. Hidup tak ada berkat tak cukup. Tak cukup nak makan dah, tak tenang hati pula. Apabila kita tak tenang hati, mari lalu penyakit jiwa. Terkadang situ sini tapi hati tak ada tenang. Naik kereta pocinda tak pocinda, kata gilah bain tak bain pun tapi hati tak senang. Pedah kan? Tengok orang di tepi duk gaji kayu getah. Nah, dia kata senang puan ni tadi klik akan nasi dengan anak bini dia tidur je negara. Aku ni tak je negara. Ajalah dah tu. Apa? Kesal kita masa nak main mula-mula dia cari. Ya kita je tak ragi dah tu. Bisa dia cari Rusia orang. Ya tak lagi dah tu. Orang kita tangan duk molek-molek, ki kelah bet darah tak?
Tu baik darah najis. Tangan dak molek-molek je dah kelar dah tangan orang. Hak ni kelar dengan lidah. Mana pak tiap tu dah. Lalu Nabi kata, orang hak wahai ikut Rusia orang tu, fa innahu man tatabba'a aurata akhihi muslim tatabba'a Allahu auratahu. Siapa dia duk ikut, duk cari Rusia orang Islam di kalangan saudara dia, saudara seugama, nescaya Tuhan akan turut, nescaya Tuhan akan buka Rusia dia. Mu suka buka Rusia gumung, Tuhan buka Rusia mu juga. Tu dia. Tuhan jamin pagi tu lalu. Sungguh kita tengok dengan mata banyak. Balasan Tuhan terhadap orang wahai cari Rusia orang. Banyak. Orang-orang Islam kita tak kira lelaki perempuan, jaga nah masalah. Apabila Tuhan buka Rusia kita, jadi lagu mana? Wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahuhu walau fi jawfi baitihi. Siapa dia Tuhan buka Rusia dia, walaupun dia duduk dalam rumah pun orang duk kecur rata, kata orang ni orang tak molek. Orang kita apabila jatuh maruah, jatuh dah lah. Kesikah teh, apabila jatuh kesikah teh, jatuh dah diri dia. Kecek pun tak pakai. Buat ke apa kita tak kira. Sebab tu dia kata wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Siapa dia Tuhan hina ke? Tak ada pia nak memuliakan kita. Sebab ke apa Tuhan menghina? Ni. Wahai buka Rusia okay. Satu hari Abdullah bin Umar duduk depan Kaabah. Depan Kaabah. Dia katakan dia kata Kaabah kita nak tengok ni hai umat Islam. Dia ni ada kehormatan besar di sisi Allah Taala. Tapi mu tahu ke tak? Nabi tak ada dah. Mu tahu ke tak? Kata apa nama Rusia ataupun orang panggil kata kehormatan seseorang Islam lebih besar pada kehormatan Kaabah ni lagi. Gitu lalu. Tengok. Sebab tu dalam Islam kita ni, kita tengok Kaabah pergi Mekah mula-mula pakat teriak tangis gapo gitu gini dah. Wasa gembira segapa. Kaabah tadi itu di sisi Allah Taala ada pangkat tinggi tu Kaabah tu. Tetapi umat Islam, orang Islam biasa ya beriman dengan Tuhan tu, pangkat dia ataupun maruah dia lebih besar pada tu lagi. Ni sahabat kecil hadis ni hadis mauquf, dihukumkan hadis oleh Imam At-Tirmizi kata hadis hasan. Hadis hasan. Tak apalah. Tu dia perkaranya kita tahu. Lepas pada tu sikit dah insya-Allah nak sudah sini. Kita kena husnuzan. Apa makna husnuzan? Suka baik. Suka baik. Suka baik ni molek sekali. Asah kejayaan dalam hidup suka baik. Nampak demo kita kanu demo tak kecek dengan aku. Kanu demo tak telefon ke aku. Boleh jadi kita boleh jadi ya uzur ke boleh jadi gitu. Kira balik baik dulu. Seni hati, seni akal fikiran, seni jiwa dalam. Demo nak anak serah Tuhan, tak tahu. Tapi kita mikir molek. Tapi jangan molek sepakat tak cidik. Hanya tipu demo juga lagu tu. Nampak tu tak? Bolehlah tu. Kita baba molek. Dan Rusia tadi itu kita serah ke Tuhan. Kita tak ditaklifkan, tak disuruhkan bahawa kita pergi cari daripada manusia dan keadaan dia. Tak nak cari. Tak ada wajib nak pergi cari. Cari gaponya. Tengok. Dan wajib di atas kita orang Islam ni, ada orang Islam. Kena tutup saudara Islam dia tu, tutup keaiban. Learning go nak buka keaiban. Nak buka keaiban. Sebab apa? Hasad. Dengki. Nampak lebih sikit. Ni dulu dah isap rokok kali dengan aku. Ya kira dulu. Patut royak kata dulu nampak mu rambut hitam kan Allah ni rambut putih.
Dulu aku tengok mung 50 tahun dulu nampak kecil ya. Kan mau besar lah ni. Kecil lah tu. Tak kecil lah tu. Tapi apa yang kecil lagu tu? Sebab ittirab al-aql. Gapo ittirab aql? Mana kata akal dia tadi itu jadi punah dah. Susun ni akal dia punah dah. Tak tahu nak kecil dah. Wajib kita itu tutup keaib orang Islam. Dan kita wajib juga husnuzan terhadap dia. Dan apabila kita ada benda tu tadi, kita boleh hubung orang nak putus dengan kita. Orang ni tak selesai dengan kita. Tak apa, dia mau tak selesai, tak apa. Tapi kita nak telefon, tanya khabar, tak apa. Dia mau selesai pun tak apa. Islam duduk satu. Tak boleh aku orang lebih nak telefon buat apa. Dia mau tu perih lekeh pada aku. Ya bukan tak kira lagu tu. Sebab kita buat tu kerana Allah, bukan kerana hak tu. Aku buat ni kerana Allah, bukan kerana hak tu. Kau ni tak. Ingatlah orang buat kerana Allah, apabila Tuhan balas lebih pada tu. Percayalah. Tanya orang hak biasa dengan Tuhan. Benar dengan Tuhan, biasa dengan Tuhan, tanya dia tengok. Ya wis 100 riyal. Kembali klik. Senyum gani, buat baik gani. Ya boleh. Banyak. Kelebihan Tuhan nak kita ni banyak. Apabila gitu, kita boleh berikhwah. Apa makna ikhwah? Bersaudara seugama. Bukan sepati ke, semazhab ke, satu sendak. Se-Islam, se-iman. Hak tu hak sah. Hak lain, tak bawah habis. Sebab tu Nabi murih kalau kita nak akad dera parti tu. Berparti mana berpuak penatik puak kita. Satu hari, ya ahlal ansar, puak ansar. Ya ahlal muhajirin, puak ni panggil katik puak muhajirin. Nabi tu baik kata, gano puak mun aku tak nak mati lagi, kata mun jadi lagu nidah ni. Nabi murih. Hak ni amal jahiliyah, aku jijak pas tanah benda-benda lagu ni. Nabi murih. Pak kita jangan aku ni orang Jala. Hak ni aku orang Taning. Hak ni aku orang Thailand. Hak ni aku orang Malaysia. Ya bukan lagu tu. Jangan kecek benda lagu tu. Nampak tu tak? Hormat menghormati, setengah di atas setengah. Akhir hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis Bukhari Muslim. Lah mana kata? Dia kata al-muslimu akhul muslim. Ingat. Orang Islam ni saudara orang Islam. Mana kewajipan kita kena niat molek terhadap dia. Kalau boleh gapo nak wisat saudara ya boleh seorang ya boleh. Jangan niat jahat ke orang. Tak boleh. Sebab tiap-tiap kita niat jahat ke orang, buat rancangan jahat ke orang, makan diri. Tuhan kata dalam Quran di mana? Ada dalam Quran. Mana? Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Tak makan rancangan hak buruk, hak tak molek, hak jahat tadi itu mereka diri sendiri. Deki ke orang. Sifat deki tipu kita. Sihir orang, sifat tipu kita. Dan apa lagi? Kacau. Cari Rusia orang. Akhir sekali kita hak bedah. La yazlimuhu wa la yuslimuh. Ini dia. Jangan kita duk menzalimi terhadap saudara kita. Jangan. Dan jangan kita serah saudara kita. Serah lagu mana? Kalau saudara kita kena menzalimi, kita adanya pangkat, adanya nama, ada apa, kita kena bela saudara kita. Jangan duk selah. Jangan duk serah ke orang hak zalim. Jangan. Sebab dia mazlum, dia kena zalim. Kalau ada perbincangan, tapi nak zalim tak boleh. Undang-undang pun balas tu. Orang salah siap-siap nak pergi katak dia boleh tak? Tak boleh. Sekat dia sekat. Nak kecil adalah media dia, dalam sel dalam mahkamah dalam gapo ni kot. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa dia duk cara hak saudara dia. Dalam arti kata mengerengkan hajat saudara dia. Saudara dia duk susah payah, dia berengkan, Tuhan mudahkan bagi dia. Ni tak banyak ni orang beramal ni. Terutama Daulah Madani. Daulah Madani, negara yang duk pesing baru-baru lah ni. Pengen Daulah Madani ni pesing kata masing-masing mung kuku. Di antara aku dengan mung masalah.
Maslahat. Pun perayot bahasa sia kata. Habis pun perayot bila supaya semua bisnis set. Habis gula. Tak ada tanya khabar, tak ada berhubung, tak ada segala-gala. Bila? Apabila? Demo tu mati dah. Mari semaya sikit. Tak mari. Ya bukanlah tu. Pada manakah apa yang kata sifat keimanan kita, hak kita kata kita ni orang Islam. Mana? Ni terutama kita semua orang Islam terutama dengan ini ajaran. Bukan mana tahu orang ngaji agama saja, orang tak ngaji agama, ngaji akademik, ngaji medik, ngaji apa dak. Semua berhajat pada ni. Terkadang orang ngaji agama sikit tak boleh beramal ada ni. Sungguh tak? Terkadang saya tengok dengan mata. Ngaji agama. Nak pakai Islam pun tak saya pakai. Tapi hak ngaji medik, ngaji polis, ngaji sedadu tu pasal kita. Pakai supaya ngaji agama dah takharraja min jami'ati fulan ibni fulan. Keluar pada jamiah Islam tu tengok pakai dia apa. Akhir tengok ngaji dana. Ngaji luar. Ada tak ada ngaji luar, ngaji sini. Tengok tukar. Hak ngaji luar cerak-cerak, tubik pada jamiah Islamiah cerak-cerak. Rupa tak boleh pergi asal. Herat tak boleh pergi. Mana kata tengok rupa tak tubik. Gamak kan tak ngaji agama. Tubik takhar BAMA kata. Nak ayat tak ada nak kata kok redak, tapi nak ayat kata berlaku benda lah tu. Ada mau tahu awak payah gak nak pakai baju lagu mana. Tak apalah, ya kena ada samt. Orang ngaji agama ya ada rupa dia. Yang nak lagu tu, yang nak ada rupa dia. Kata ada rupa dia, gak berat Wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Tengok. Siapa dia melepaskan saudara dia, makna kata menggembirakan saudara dia daripada kesusahan. Allah Taala melepaskan bala petaka dia daripada pada hari kiamat esok. Saudara dia penat, tak ada duit, tak ada nak makan, tak ada apa, dia tolong. Hak kita tolong tadi tu kita tak ada nak gapo pada dia. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Hijamu dah nak syukur terhadap aku, nak terima kasih, nak ingat tak ingat tu hijamu. Hijab aku dengan Allah. Lalu Allah Taala janji kata hari akhirat susah, nah hari kiamat esok susah. Tak apa aku nak tolong mu. Tengok. Tapi Tuhan tolong kita belum ada sampai kiamat lagi di atas dunia. Cuba kita tengok orang yang suka tolong orang. Mana dia susah? Sedangkan dia tadi itu bukan dok kaya, bukan dok gapo sangat, tapi mana dia susah? Tak ada susah. Buat apa? Kerana Tuhan janji. Tiap perkara Tuhan janji benar. Sebab Tuhan tak ada kekurangan sifat kamalat dia. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Tengok. Siapa dia tutup ke aib orang Islam, Allah Ta'ala tutup ke aib dia pada hari kiamat nanti. Depan orang seluruh, ambil dia tu ada hingga akhir sekali orang mari atas muka bumi ni, Tuhan tutup ke aib. Sehingga datang pada dia yang lain, Tuhan panggil yang mari. Tak ada pelik dah kita orang mazhab salah ni panggil, tak nak kecek supaya kita tak panggil. Lagu mana cara Tuhan lah tahu. Kita beriman Tuhan panggil, tanya. Taf'al az-zam yawma kaza wa kaza fi mahall fulan wa fulan. Muat dosa hari tu hari ni, hari tu ke hari tu, di tempat tu tempat ni, sungguh tak? Labbaika ya Rabb. Sungguh ya Allah. Lalu Tuhan kata, kuntu satartuhu fi ayyamid dunya. Adalah aku duk katuk rahsia mung tadi tu masa mung duk dunia. Hari ni aku nak katuk pegak rahsiamu dan aku nak apungkan bagimu. Wala ubali. Selama mana mu tak datang kepada aku dengan syirik kepada Allah Ta'ala. Tak syirik dengan aku, okey. Tengok apabila kita reti sini, tak ada payah Islam kita. Tak ada payah. Itulah setengah daripada perkara-perkara yang kita boleh ambil tahu di sini. Kemudian sudah dah masa persapa wala naras sayfa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
illa man wajaba alaihi saifu. Lagu mana kita tengoklah pula. Nah, lagu mana mata yang ke 150 berapa? 50 ni pada perjumpaan kita yang seterusnya lagi akan datanglah biidznillah taala. Maka pada malam ni sekadar inilah sahaja, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan kepada kita keikhlasan, jauh kita daripada kufur, nifaq dan syirik, dan jauh daripada kita itu menyakiti saudara kita dengan lidah dan perbuatan dan sebagainya. Mudah-mudahan perkara itu Tuhan tu terima dan beri ganjaran kita di dunia dan di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.